Ini bagi meneruskan agenda kita seterusnya, diperkenalkan pula panel kedua. Nama diberi Cikgu Muhaini binti Mansur. Kini bertugas di SK Kampung Melayu Kluang Johor. Beliau merupakan ikon GPM daerah Kluang 2020 dan berpengalaman sebagai GPM selama 4 tahun. Biarpun pengalaman yang agak singkat dalam dunia GPM dan PSS, ternyata usahanya mulai menampakkan hasil apabila pengiktirafan diberikan, iaitu Johan APSS Daerah Kluang 2020 dan seterusnya melayakkan tempat ketiga APSS Cemerlang Peringkat Negeri Johor 2020 dan beliau dianugerahkan sebagai ikon GPM Daerah Kluang 2020. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Muhaini binti Mansur, panel jemputan kedua perkongsian ilmu PSS bersama finalis ikon GPM Johor 2020 siri 2 ini dengan tajuknya pengurusan fail mengikut rubrik. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Muhaini. Okey, terima kasih Puan Moderator, Puan Janah binti Haji Hamzah. Terima kasih dan salam perkenalan kepada semua GPM yang sudi bersama saya pada petang ini. Nama saya Puan Muhaini binti Mansur. Seperti sedia maklum, saya adalah guru perpustakaan dan media bagi Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Kluang Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka bicara. Tugas GPM, tanggungjawab bersama. Memastikan membaca dijadikan budaya. Jom kita usahakan bersama-sama. Hari ini saya dipertanggungjawabkan untuk menerangkan tentang tajuk pengurusan fail mengikut rubrik. Pengurusan fail pusat sumber yang teliti akan menjadikan lain-lain pengurusan akan lebih teratur. Panduan APSS merupakan pecahan fail mengikut instrumen di mana guru-guru boleh mengatur fail-fail pengurusan pusat sumber mengikut keperluan sekolah masing-masing. Okey, kenapa pengurusan fail itu amat penting dalam sesebuah pengurusan? Okey, pertama, dia adalah untuk memastikan bahawa pengurusan yang dirancang dapat disusun dengan baik. Kedua, memastikan fail diurus dengan baik supaya rekod dapat diperoleh dengan segera apabila dikehendaki. Yang ketiga, memastikan semua rekod dapat disimpan secara terurus dan sistematik. Memastikan sistem fail yang sistematik akan memudahkan pengurusan ataupun jika berlakunya penggantian ataupun pengambil alih tugas yang apabila tugas-tugas itu ditinggalkan. Okey, jom bersama saya kita kenali dengan lebih terperinci apa itu pengurusan fail mengikut rubrik. Okey, yang pertama kalau dapat dilihat ialah fail pengurusan mengikut rubrik ni ialah sebagai panduan. Okey, kalau dalam set saya tu kita dapat sebagai panduan di mana dianya menyebabkan yang diberi tu, rubrik yang diberi pada kita ialah supaya kita tidak lari daripada tajuk-tajuk yang diminta. Okey, sekejap kalau kita tengok situ yang saya dah sharekan. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat situ apa itu fail mengikut rubrik. Okey, tadi Puan Moderator sebelum tu. Okey, ada 4 perkara yang kita perlu lihat, yang perlu kita ambil tahu tentang pengurusan fail. Okey, sebagai panduan. Okey, yang seterusnya ialah yang kedua ialah sekejap saya punya maaf. Okey. Panduan ini ialah salah satu set. Okey, set kriteria dan standard yang dapat diketengahkan okey
apabila sesuatu persediaan tentang sesuatu penilaian yang lebih subjektif. Itu ialah panduan kita. Okey, yang kedua, ianya disediakan. Apa itu rubrik itu yang disediakan ialah untuk menyediakan satu asas. Asas untuk penilaian diri, refleksi yang bertujuan untuk penilaian yang lebih tepat dan adil. Okey, di mana pada penilaian kendiri ini kita boleh nampak dan kita boleh lihat sendiri sebenarnya di mana kedudukan dan di mana kelayakan untuk kita menilai persediaan tentang fail yang kita hasilkan. Okey, yang ketiga, ia memberi gambaran, ia dapat menggambarkan kriteria peralatan yang konsisten yang kita gunakan, sederhana dan lebih telus. Maknanya kita boleh nampak dengan jelas apa sebenarnya kehendak yang diperlukan dalam satu-satu penilaian yang dibuat. Okey, yang keempat akhir sekali, dia sebenarnya memudahkan kita dan membawa kita kepada menepati kepada kehendak. Kehendaknya di mana penilaian dan kemahiran yang dikembangkan mestilah relatif terhadap rubrik. Okey, apa yang dimaksudkan di sini ialah apabila semua penyediaan yang telah diselesaikan, kita mesti mengikut kehendak-kehendak yang telah disenaraikan atau yang telah diminta, yang telah diminta, yang telah diklasifikasikan, yang telah diberi secara subjektif oleh rubrik yang diberi. Okey, jadi semestinya tidak tersasarlah kalau macam kita dalam terpeksa sekalipun. Apabila kita buat soalan, kita mesti menepati tajuk dan tidak tersasar. Okey, ini 4 panduan utama yang perlu kita tahu sebelum kita menyediakan fail-fail pengurusan kita di pusat sumber. Okey, seterusnya. Okey. Di sini saya letak, saya susunkan 4 langkah. Okey, 4 langkah utama yang perlu kita ambil untuk menyediakan fail. Okay? Untuk memastikan bahawa pengurusan fail kita ini adalah mengikut seperti kehendak, mengikut seperti kehendak yang diminta. Okey, pertama, langkah yang kita perlukan adalah pertama kita mesti memahami dan meneliti kehendak rubrik itu sendiri. Okey. Jadi tadi kita kena tahu apa itu rubrik. Maknanya rubrik tadi adalah berdasarkan kepada satu isu atau satu penilaian asas. Okey, jadi kita mesti faham apa maksud rubrik, barulah kita boleh meneruskan apa yang kita nak lakukan seterusnya. Jadi kita dah mahir dan faham apa itu kehendak rubrik itu sendiri, barulah kita berfikir. Okey, kepada yang kedua ialah membina tajuk fail mengikut rubrik secara seragam. Bila kita sebut tentang seragam, maknanya okey, yang ini saya letak di situ ialah kreativiti. Setiap fail tidak ada satu ketetapan yang khas. Okey, fail pengisiannya ia adalah ikut rubrik, tetapi pembentukan fail, kemaskini fail ke, nak cantik ke, itu keseragaman. Okey, adalah bergantung kepada sekolah masing-masing setelah mendapat perbincangan daripada pihak pentadbir dan rakan-rakan setugas yang lain. Ada banyak bentuk, kalau kita boleh tengok, ada banyak bentuk dan fail yang telah diwujudkan. Semua itu adalah berdasarkan kreativiti yang penting. Apakah isi yang perlu kita jelaskan di situ. Okey. Yang ketiga, mengumpul bahan. Okey. Apabila kita dah tahu rubriknya, apa kehendak dia, dan kita dah bina fail, ada rumah kita dah siap, contohnya kita dah ada bahan, kita ada rumah, so kita nak isi, nak cantikkan rumah kita. Mengumpul bahan seperti kehendak rubrik. Jadi kita akan mula bekerja mengikut kehendak soalan. Contohnya kan itu, ataupun yang paling mudah ialah mengikut kehendak rubrik itu sendiri. Okey, jadi kita boleh bergerak dalam kumpulan, dalam jawatan kuasa yang bertindak untuk menghasilkan dan menyediakan bahan seperti mana yang dikehendaki oleh dalam rubrik.
Okey, supaya apa yang kita lakukan adalah merupakan satu kerja yang memang menepati dan bukan satu kerja yang sia-sia. Okay, sebab kita rubrik ni memang mengarahkan kita supaya kerja-kerja yang kita buat, maklumat-maklumat yang kita peroleh dan kita perlu dapatkan adalah mengikut kehendak. Okey, mengikut kehendak pengurusan fail itu sendiri. Dan akhir sekali yang keempat ialah memurnikan bahan mengikut rubrik. Memurnikan ni bergantung. Okey, macam mana kreativiti kawan-kawan GPM nak cantik, macam mana itu kreativiti. Sebab itu di situ saya letakkan kreativiti. As long as selagi keempat-empat elemen tadi menepati kehendak rubrik dan boleh mudah diakses atau mudah diperoleh, dia adalah yang lebih baik. Okey, kreativiti terpulang kepada GPM dan sebenarnya saya percaya GPM di luar sana dewasa ini merupakan GPM yang begitu kreatif. Okey, mereka kreatif dan lebih berinovatif untuk membuat suatu perkara tu. Jadi kreativiti tidak terhalang, tidak di situ sahaja. Teruskan. Jadi ciptalah macam mana pengurusan. Yang paling penting benda itu, fail yang kita hasilkan tadi mudah untuk kita peroleh. Seperti 3 tadi telah yang saya cakap tadi, mudah diperolehi, dapat diurus dengan lebih sistematik dan bila kita maknanya boleh diambil alih dengan mudah oleh orang lain. Okey. Okey, next. Okey, ini dia tadi kita pergi satu persatu tentang memahami dan meneliti kehendak rubrik. Saya percaya, okey, saya minta Puan Moderator untuk bukakan. Okey, ini saya dah letakkan pada QR code-nya. Pihak GPM di luar sana bolehlah scan QR code ini ataupun menggunakan URL ini. Okey. Okey, di sini kita sebenarnya kalau dah okey, jadi kita nampak memahami dan meneliti kehendak rubrik. Okey, rubrik kita tu okey, ini contoh. Kalau dapat sebelum tu yang NFlip saya boleh okey, sebelum URL ni boleh? Boleh tak? Okey, tak apa. Kalau macam tu, okey. Nanti mungkin pada GPM yang di luar sana yang dah boleh scan QR code tu, okey, apa yang kita dapat ialah rubrik APSS. Okey, yang saya berikan di sini ialah contoh terbaru. Okey, rubrik APSS tahun 2021. Okey, dekat situ kalau tuan kawan-kawan GPM rakan GPM bernampak dengan jelas. Okey, di mana ini ada yang dimaksudkan dengan rubrik tadi. Okey. Okey, jadi pada rubrik itu dia file kita diberikan kepada A, B, C, D dan okey ni lah. Terima kasih Puan Moderator. Okey, ini contoh. Okey. Ini kita ada 35 halaman. Okey, kita boleh tengok. Boleh minta satu-satu. Okey, ini adalah file dokumen pilihan A kita. Okey, ini bentuk, inilah dia. Ini adalah bentuk rubrik APSS ini yang terkini lah. Okey, yang terkini. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada A, ada B. Okey, minta moderator tolong. Okey, go on. Okey, A, lepas tu ada B, ada jadual waktu, kewangan. Ini adalah perkara-perkara yang diminta untuk kita wujudkan, yang perlu kita nyatakan. Okey. Ini dia contoh-contoh. Saya percaya rakan-rakan GPM di luar sana dah terima ada menerima contoh rubrik ni lah. Okey. Kita tengok dulu sehelai demi sehelai. Okey. Okey, ada A. Sekarang pergi pada D5, nampak? Program peningkatan
teruskan sehinggalah kepada akhir sekali. Okey, inilah semua bentuk, inilah yang dinyatakan sebagai rubrik. Setiap satu kehendak yang diminta dinyatakan apa yang perlu dibuat dan apa yang bagaimana untuk dapatkan markah. Okey. Next. Kita tengok apa yang saya dah sediakan 2 slide untuk itu. Next. Okey, perempuan. Ini adalah contoh. Okey, saya ambil satu bahagian iaitu pada D bab. Okey, D iaitu penilaian kemudahan. Saya ambil contoh sajalah ya. Okey, apa yang kita masukkan dengan rubrik itu ialah dekat sini dia dah nyatakan okey ini ialah penilaian dia tentang bilik darjah. Ini adalah 2 markah ini ialah berdasarkan kepada apa sama ada terdapatnya ruang bacaan ataupun ruang itu selamat, strategik dan mesra pengguna. Adakah kriteria-kriteria ini terdapat dalam bilik darjah kita? So, bila ada cukup sifat yang diminta ni, maknanya kita akan dapat 1 markah. Jadi, sebagai GPM, kita sediakan ruang bilik darjah menepati ruangnya selamat, strategik, mempunyai mesra pengguna, okey, ada ruang bacaan. Jadi inilah di sinilah kreativiti GPM itu untuk mewujudkan suasana bilik darjah untuk dapatkan 1 markah. Okey, dan dibantu dengan ada ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Ruang pembelajaran atau sekarang ni yang dekat 1.1 ialah bilik darjah. Dalam ruang bilik darjah kita ada atau tidak wujudnya ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Kita ada banyak. Okey, mungkin dengan paparan, okey, dengan parking lot, dengan info-info yang lain. Jadi maknanya semua itu bergantung kepada kreativiti GPM dengan kerjasama guru kelas sekolah masing-masing. Jadi apabila wujudnya ciri-ciri ini bermakna kita layak dapat 1 markah lagi. So itulah yang kita katakan 2 markah di sini. Balik kepada sebelah sini, bukti. Semua perkara diminta 1.1 iaitu ruang selamat yang 1 markah ni tadi mesti dibuktikan dengan penggunaan. Contohnya itu yang tadi kita kata dibuktikan dengan gambar. Seperti Cikgu Nik cakap, biar gambar yang berkata, biar gambar yang mencerminkan dan bersuara. Jadi bukti kita, inilah dia bukti yang diperlukan iaitu semua program ataupun aktiviti yang dinyatakan, kriteria dinyatakan sini dibuktikan dengan gambar. Biar ada bukti, wujudnya suasana itu, ruang itu, automatically dia dah akan bagi kita 2 markah. Dan diberi impak kepada murid. Maknanya murid menggunakan ruang bilik darjah, ruang sudut bacaan yang dibina dalam bilik darjah itu digunakan secara maksimum. Macam mana nak dibuktikan impaknya? Ada gambar, kemudian ada rekod penggunaan ruang itu. Okey, dan ini kena dibuktikan. Okey, jadi ini contoh yang saya bagi ni bilik darjah ini, inilah dia yang dikatakan rubrik. Begitu terperinci sebenarnya memudahkan GPM kita ni sebagai GPM untuk mendapatkan markah, dan sebagai GPM kita seboleh-bolehnya untuk memastikan kita mesti dapatkan markah seperti markah yang diminta. Jadi kita mesti mewujudkan ruangan itu, bilik darjah contohnya, seperti markah yang dia minta. Itu rubrik yang betul-betul sebenarnya membantu dan memberi itu yang tadi saya kata dia adalah sebagai panduan supaya kita tidak tersasar. Okay, jadi dia memang memandu GPM dalam skop kerja yang begitu terperinci dalam sisi pengurusan yang lebih baik dan tepat. Okey, contohnya yang kedua di perpustakaan. Samalah ya. Okey, ini adalah bilik khas perpustakaan. Okey, ada bilik selamat, strategik, mesra pengguna. Okey, ada bilik selamat dan okey, macam mana maksud yang nak dapatkan 1 markah?
Mungkin ada bilik selamat situ ceria, selalu digunakan, murid selalu masuk. Maknanya murid sentiasa nak pergi ke sumber, nak pergi pustakaan dah. Sentiasa dalam pemikiran budak, murid-murid kita untuk suka pergi ke pustakaan. Jadi rekod kehadiran kita kena sediakan lah. Okay? Rekod kehadiran, rekod pinjaman. Lepas tu mungkin kita boleh buat, kita buat dia punya carta masuk. Okay? Jadi ini semua dibuktikan. Mesti dibuktikan dan didokumentasikan untuk melayakkan kita dapat 2 markah. Okey, jadi kawan-kawan GPM, perkara yang ini, semua perkara ini mengikut rubrik ini, kesimpulan yang dapat saya nyatakan di sini ialah kita bekerja mengikut kehendak, menepati kehendak yang diminta, supaya maknanya apa yang kita buat mengikut kehendak, menepati dan lengkap, sempurna seperti mana kehendak rubrik dan juga kehendak kementerian itu sendiri. Okay, next. Next slide. Okay, ini contoh seterusnya. Saya bagi 2 slide je untuk penerangan tentang ni. Okay, contohnya pengiktirafan nilam. Okay, promosi nilam. Okay, diminta promosi program nilam 3 jenis bahan promosi. Bila dinyatakan 3, bermakna kita mesti adakan 3, minima 3. Okay, minima 3 program nilam yang perlu kita nyatakan dengan jelas ada dilaksanakan, sentiasa dikemas kini, ada 3 bahan yang digunakan. Okay, jadi sama ada bahan cetak, bahan bukan cetak dan sebagainya. Okay, dekat sini promosi nilam dia nak 3, barulah kita dah ada 3, layaklah kita mendapat 2 markah dekat sini. Okay, markah yang diberi. Lepas tu markah diberi yang kat sini ialah bukti. Maknanya markah sebagai untuk memastikan program itu dijalankan dengan betul, mengikut prosedur, mengikut SOP kalau sekarang ni. Okay, ada sumber keuangannya, sumber promosinya, meliputi semua sumbangan dan berkaitan program ini yang semua yang berkaitan tentang pelaksanaan program dinyatakan. Okay, kertas kerja, punca kuasa. Biasanya punca kuasa kita diperoleh daripada minit mesyuarat yang telah kita adakan pada hasil perbincangan yang telah kita laksanakan. Jadi ada kertas kerja, ada program, ada tentatif, ada carta perbatuan yang lengkap. Okay, dan juga akhirnya ada laporan. Okay, dengan sumber-sumber semua berkaitan dengan program yang telah dilaksanakan. Okay, jadi apabila ada 3 program, setiap program cukup lengkap dengan kertas kerja yang diminta, 1 program kita akan dapat 2 markah. Kalau 3 program bermakna ada 6 markah. Dekat sini sebenarnya inilah dia. Jadi bila kita bekerja mengikut kehendak, bila kita satu perkara kita buat mengikut kriteria-kriteria yang diminta ni, insya-Allah kerja kita lebih mudah, tersusun dan kita lebih berfokus. InsyaAllah ianya mengikut rubrik memang kita nampak susah mula-mula, tapi sebenarnya dia membawa kita sebagai GPM kepada satu susun atau kerja yang lebih sistematik. Okay? Jadi kita tidak tersasar dan sentiasa ada panduan. Fail kita dari segi pengurusan, macam mana kita nak manage program, di situ kita dah nampak kerja kita lebih tersusun dan lebih sistematik. Okay, next. Okay, seterusnya apabila kita dah tahu tadi apa dia kehendak file kita, apa kehendak rubrik yang perlu kita sediakan, kita bina file sekolah masing-masing. Okay, dalam bentuk keseragaman. Okay, boleh tolong bukakan. Okay, para GPM di luar sana boleh scan QR code atau guna URL yang ada. Di sini saya menggunakan Anyflip lah untuk mengurangkan slide sebenarnya. Lebih mudah. Okay.
Boleh bukakan tajuk file AnyFlip tu. Okey, nanti kita tengok. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih Cik Syariman. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, yang saya nyatakan di sini ialah contoh yang telah sekolah saya buat. Okey, setiap sekolah mempunyai identiti sendiri. Okey, jadi itu tadi saya kata tadi kreativiti. Mengikut kreativiti setiap sekolah, mengikut kreativiti para GPM yang bijaksana, yang lebih kreatif dekat sana, di luar sana, saya hanya sebagai saya menyampaikan apa yang telah saya laksanakan. Okey, kita tengok. Okey, saya meletakkan setiap file itu mengikut rubrik. Kalau tadi kita tengok kan, A2 kita tengok rubrik tadi, okey contoh A4. Kita tengok dekat rubrik A4 ada 4.1, ada 4.2 contohnya. So itu satu file. Kalau kita tengok, okey sekejap, tengok B4 contohnya, kat dalam B4 tadi kita ada 4.1, 4.2. Jadi itu dalam satu file. Yang ini ialah muka depan file. Okey, ini ialah muka depan file. Okey, kita letak ke depan. Okey, ini contohlah. So apabila kita dah buat macam ni, kita tahu saya ada 23 file mengikut rubrik. Okey, keselarasan, keseragaman, kreativiti, macam mana bentuk file itu dilaksanakan adalah bergantung kepada sekolah masing-masing. Okey, macam saya cakap awal tadi lah, keseragaman mengikut kreativiti sekolah masing-masing. Setelah diperbincangkan dengan pihak pentadbir dan juga rakan-rakan yang lain. Okey? Okey, next. Sebelum tu boleh? Okey. Ini dia tadi saya masukkan lah. Ini dia file yang saya muka depan file dan ini adalah ini tulang. Ini muka depan file saya. Ini adalah tulang file saya. Saya memang simple, tidak ada warna, tidak ada warna-warni sebab tapi saya tengok ada banyak bentuk file yang amat kreatif daripada para GPM di luar sana. Itu memang terbaiklah. Cuma apa yang saya nak tegaskan di sini ialah apabila setiap file yang kita buat mesti mudah untuk kita ambil apabila perlu dalam keadaan yang segera. Sebab itu kalau kita lihat, kalau katalah saya punya file ni A1 ialah 1.1, 1.2, 1.3, maknanya dia kat sini ada. A1 ada 1.1, 1.2, 1.3 contohnya. Okey, dekat tulang terus dinyatakan seperti mana pada muka hadapan file. Jadi bila saya ambil dekat tulang, saya tahu saya nak file, katalah apabila pelawat datang dia nak tengok file C3 ataupun D4. Saya akan ambil lah D4. Ambil satu, pick up daripada tu, ikut tulang, so dah ada. Dalam D4 tu kita ada 4.1, 4.2, okay, 4.3, 4.4 dan 4.5. Ini maklumat yang ada dalam file itu. Okay, seperti mana saya tegaskan lagi sekali dekat sini, pengurusan file nak cantik ataupun tulang file ataupun muka hadapan file adalah mengikut kreativiti GPM itu sendiri. Setelah hasil perbincangan bersama pentadbir dan rakan guru yang lain. Okey, itu saja. Okey, next. Apabila kita dah siap, ibaratnya kita dah ada rangka, kita dah siap tapak rumah, so kita nak meletakkan elemen-elemen ataupun nak menghias rumah kita. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah mencari bahan. Okey, nak letak kat sudut ni apa, so kita mencari bahan. Okey, proses mencari bahan ini bergantung kepada jatang kuasa masing-masing. Okey, ikut dalam kreativiti jatang kuasa masing-masing macam mana GPM itu mengurus. Okey, kita ada contohlah macam saya ada 23 file. Jadi 23 file tadi bagaimana saya memastikan bahawa semua elemen ataupun semua maklumat yang diperlukan dalam file tersebut dapat diperoleh dengan mudah. Okey, jadi mesti GPM perlu bekerjasama dengan semua guru, semua pentadbir dan semua guru dan rakan-rakan
di sekolah kita untuk memastikan bahan atau maklumat yang kita peroleh dapat dijana atau dapat dikumpulkan dengan baik. Okay, next. Okay, ini contohnya lah ya. Okay, nanti kalau kita perempuan tengok pada rubrik, dia akan minta mana datanya, mana maklumat itu. Okay, semuanya adalah bergantung kepada persediaan kita. Dia nak maklumat tentang, contohnya tentang kehadiran murid dalam sekolah. Macam mana kehadiran murid bukan dalam sekolah, dalam perpustakaan. Okay, kalau kita menggunakan automasi, so kita keluarkan dan buktikan. Kalau kita menggunakan secara manual, kita keluarkan, kita buktikan dalam bentuk manual. Okey, sama juga macam saya, dekat sini saya ada yang saya secara manual, okey, secara digital pun ada. Lepas tu, bila kita mengumpulkan bahan semestinya, seperti kata saya tertarik sangat dengan kata-kata Cikgu Nik tadi, semestinya gambar mencerminkan, gambar berkata-kata. Okey, gambarlah yang bahkan berkata-kata. Maksudnya setiap aktiviti yang kita rancang mestilah berserta dengan gambar. Sebagai bahan bukti, mengumpulkan lagi dokumentasi yang kita laksanakan. Biar gambar berbicara. Terima kasih Cikgu Nik. Itu wow, saya suka. Okey, next. Okey. Bila kita dah kumpul semua bahan kita dah tahu dah bahagian ni apa bahagian. So, akhir sekali barulah kita akan memurnikan fail kita tadi. Memulihkan fail maknanya bahan kita dah ada, kita akan masukkan dalam fail. Bagaimana kita nak meneruskan fail. Okey, kita dah susun. Jadi kebijaksanaan GPM juga, saya percaya GPM luar sana sangat bijaksana dalam menguruskan kerja masing-masing yang telah diamanahkan dan dipertanggungjawabkan. Jadi mengikut kreativiti, mengikut inovasi dan pandangan kreatif masing-masing, benalah sesuatu itu dengan baik. Okey. Jadi kita dah siap bahannya. Okey. So beginilah hasilnya. Next. Okay, kalau nampak kat belakang saya ni inilah saya dah layoutkan lah. Ni jenis file-file saya lah. So senang saya cari. Ni kat belakang saya. Okey, kita tunggu. Kita tunggu macam mana saya memurnikan. Okey. Sebelum tu yang any flip untuk murni bahan sebelum slide ni. Okey, ni macam ni file lah ya. Sambil-sambil tu. Okey, di akhirnya bila kita dah kumpul semua bahan tadi, barulah kita boleh buat satu cerita lah berdasarkan satu cerita daripada rubrik yang diminta. Okey, so slow. Kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok daripada 1 A 1.1 isilah. Okey, jadi lampirkan di situ suatu organisasi. Okey, kita buat macam tu. Yang inilah, perkara inilah yang berada dalam fail kita. Okey, cikgu sekejap. Okey. Okey, contohnya okey. Apa yang kalau kita tengok dekat sini apa dia, ini ialah bahan yang kita gunakan. So kita murnikan, kita masukkan dalam fail kita. Benda tu berada di lokasi masing-masing. Cuma kita ambil gambar dan murnikan. Okey? Dan jadikan dia sebagai satu dokumentasi untuk fail kita. Okey? Teruskan. Jadi maknanya semua perkara yang kita buat, yang kita paparkan, maklumat yang kita beri, semuanya adalah berpandukan kepada rubrik yang diminta. Jadi apabila contohnya macam ni penilaian ni kan, pemantau akan tengok dia pun mudah. Okey, 1.1 apa dia ada, 1.2 ada, 1.3 ada dinyatakan, ada dokumentasi, dilaksanakan. Jadi mudah bagi mereka untuk meletakkan ataupun memberi markah. Sebenarnya mudah pertama kali untuk kita memberikan markah untuk diri kita sendiri. Itu tadi yang dekat yang kedua yang saya nyatakan tadi, rubrik itu memberi peluang kepada para GPM untuk menilai diri, memberi markah, mentaksir penilaian sendiri sebelum ditaksir oleh orang lain. Jadi penilaian itu
hak GPM boleh beri makan berapa GPM nak. Setelah dilaksanakan semua mengikut kehendak-kehendak yang telah disenaraikan. Okey, jadi kriteria-kriteria itu setelah kita laksanakan dan kita yakin sudah lengkap dan cukup, barulah GPM tadi sendiri boleh menilai dan boleh memberi makan. Bermakna bila dia nilai, dia nampak, kita nampak GPM akan nampak, oh aku tak cukup yang inilah, tak muat, maknanya ada lagi yang kurang. So kita ada masa untuk menambah baik, untuk lebih baik masa akan datang. Yang penting objektif kita 100% markah dicapai. Itulah sebenarnya kenapa rubrik itu dibekalkan supaya tidak tersasar dan semua GPM dapat mensasarkan 100% markah mengikut kehendak APSS itu sendiri. Okey, selalunya itulah yang akan ditanya. Okey, macam ni saya contohlah untuk macam gym tu tadi kan banyak benda, so nak mengelakkan. Sekarang ni slide yang ada ni yang dia nak masukkan dalam file ada 400 slide lebih kurang. Jadi untuk bila kita nak buat video tu ada banyak, so saya pendek-pendekkan, jadikan dia QR code, jadi boleh akses sendirilah untuk satu bilik-bilik yang tertentu. Okey, ini kemudahan. Semua benda yang perlu ada yang very minimalis yang kita nak tunjukkan, tetapi mengikut kehendak dan juga mengikut kriteria yang terdapat dalam rubrik itu. Okey, sekolah saya sekolah rendah, jadi macam inilah keadaannya, macam main-main, tapi lebih kepada fun learning, nak attract budak untuk belajar. Sekarang sentiasa berfikir bagaimana cara, macam mana kaedah untuk memastikan budak suka masuk dalam perpustakaan membaca. Okey, inilah dia contoh-contoh lebih kreatif. Guru mesti lebih berfikir kritis, kreatif, berkolaboratif. Itu ialah elemen-elemen PAK 21 yang mesti sentiasa diterapkan dan sentiasa menjadi program dan juga aktiviti oleh GPM itu sendiri. Okey, jadi inilah dia nanti kalau di dalam kita punya rubrik APSS yang saya nyatakan tadi, sehingga ada 23 file yang saya nyatakan tadi lah. Okay, ada banyak. Jadi sebelum persediaan kepada penilaian ataupun memurnikan bahan, maknanya kita kena sediakan. Okey, menyediakan bahan mengikut kehendak dan spesifikasi kehendak APSS itu sendiri. Itu pada saya, bila sebut file, semua orang takut. Memang sebenarnya bila sebut file semua orang kata susah kan. Tapi sebenarnya file itu sebenarnya yang kalau disusun dengan lebih sistematik, dia sebenarnya ada satu perancangan kerja yang mudah untuk kita meneruskan kerja kita pada masa akan datang. Okey. Jadi perancangan sistematik amat diperlukan untuk mengurus sistem file yang lebih baik. Okey, contohnya macam ni. Okey, daripada mana nak dapat benda ni? Mana kita ada satu program, kita ada contoh macam Nilam ni, nak dapat data-data ni, ada buku dia. Kita guna, macam sekolah saya, kita guna Nilam SKKM lah kan. Jadi kita boleh dapat data tu. Okey, ini contoh-contoh lah. Okey, ini adalah program-program yang mana ini adalah kepada program usaha yang dilaksanakan. Jadi semuanya penilaian itu haruslah mengikut rubrik. Saya tegaskan di sini, mengikut rubrik adalah satu cara pengurusan fail yang sangat mudah sebenarnya, dan dia lebih ke arah sistematik, terarah, maknanya tidak lari daripada kehendak, menepati kehendak, kriteria-kriteria yang perlu ada dalam fail pengurusan pusat sumber itu sendiri. Okey, bila fail kita dapat diuruskan dengan baik, sistematik, pengurusan segala pengurusan dan perjalanan program yang kita laksanakan, insya-Allah lebih tersusun. Okey, ini kita habiskan sajalah. Okey, ini apabila dimurnikan, inilah dia, dan kita akan printkan dan simpanlah satu salinan
Ini hasilnya dan okey, untuk dalam file pun kita akan masukkan. Kalau D3, okey, contohnya kalau A1 tadi kan saya ambil semula A1, contoh yang paling mudah ada A1.1, 1.2, 1.3. Maknanya dalam file kita, kita akan letakkan maklumat itu secara sistematik mengikut susunan dalam file. Okey, saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh katalah sekarang saya nak ambil file A1. Okey, sekarang saya ada A1, saya ambil saja file A1. Okey. Okey, ini file saya. Okey. Ini file depan. Ini contoh. Ini contoh sebab saya percaya di luar sana rakan GPM mempunyai kreativiti yang lebih baik daripada untuk menghasilkan file yang lebih cantik lah, lebih kreatif. Saya simple je. Yang penting saya nampak dalam umur dah macam ni kan. So dalam umur yang je kan mata nak nampak tak nampak ni okey. Dalam mudah saya akses. Okey, A1 bila kata nak file suatu organisasi saya dah tahu A1. So dekat sini ada A1.1, 1.2, 1.3. Okey, bila kata tu kita boleh buka. Ini kita kata tadi kulit hadapan bagi file saya pun dekat sini ada dinyatakan. Okey. Macam tadi yang saya cakap tadi lah. Okey, ni kalau boleh nampak sikit ni. Okey. Ni saya bagilah. Okey, ini yang kita nampak yang ke depan lah. Okey. Ya, okey. Ini tadi. Jadi kita masukkan aja. Sebab ni A1 suatu organisasi. Jadi kita dah ada. Okey. Jadi kita masukkan saja dalam file kita tadi. Jadi bila pihak pemantau nak tengok dia dah nampak. Okey, ini dah ada. Dan untuk bukti dia akan pergi ke tempat pada datang lah. Kalau bersemuka dia akan tengok, oh ada kat mana dia tanya. Oh kita dah paparkan. Paparkan di papan kenyataan kita. Okey, ini semua yang ada ini bukan hanya ada dalam file. Mesti juga berada pada lokasi-lokasi tertentu. Okey, itu yang dimasukkan dengan lokasi tertentu. Okey, bukan semua dalam file. Okey, ini ada di dinding, ada di papan kenyataan. Okey, berada di lokasi masing-masing mengikut kehendaklah. Okey, macam ni kalau jawatankuasa dipaparkan. Okey, rancangan tahunan of course lah. Okey. Ini saya daripada file daripada yang murni tu saya kecilkan. Okey, yang ini. Senangnya okey 1.1. Okey. Ini dia. 1.1 saya pecahkan lagi untuk memudahkan saya sebenarnya. Ini dia. Okey. Saya punya serata organisasi ada dan dipamerkan. Okey. Ini semua ikut kreativiti lah. 1.2 dinyatakan. Okey, 1.2 dinyatakan. Okey. Saya tugas. Ini contohlah ya. Saya tak kata yang saya punya terbaik. Tapi yang basicnya beginilah untuk pengurusan file untuk kita sendirilah. 1.3 rancangan tahunan. So semuanya dinyatakan ada dalam file. Mengikut kreativiti lah sekolah masing-masing cikgu. Jadi apabila dia kata saya nak file A1 contohnya kita dah ambil terus. Kita dah ada. Bila kita nak menyimpan maklumat pun senang. Oh nak catat organisasi adalah pada A1. Okey. Ini mudah. Itu yang dikatakan secara sistematik, mudah diakses, mudah diambil dengan segera. Kalau kata orang lain nak ambil pun kita cakap okey tolong ambilkan saya part A1, dia akan daftar boleh ambil dekat rak file dia akan cari A1. Maknanya semua A1 kita dah ada. Mengikut rubrik okey adalah yang paling baiklah, yang paling mudah. Okey. Bersama jugalah yang lain kalau apabila kita buat kerja mengikut rubrik, kerja kita lebih mudah. Tidak perlu kita rasa ragu-ragu, ada tak cukup ke, ada yang tak lengkap ke, no. Rubrik adalah satu panduan yang paling tepat untuk kita mendapatkan markah kita sendiri. Okey. Okey, next. Okey, di samping itu dalam pengurusan kita jangan lupa
menyediakan fail, tentulah kita masih lagi memerlukan dan menggunakan sistem SPSK, iaitu untuk fail PK09 kita masih lagi gunakan untuk dapatkan data, mengumpulkan data, maklumat murid dalam kelas. Ini kita simpan dekat mana cikgu-cikgu? Kita simpan di tolong sebelum bagi saya yang sebelum. Fail PK09 tadi kita letak di bilik dalam kelas masing-masing. Bila budak baca, diisi dan dikawal oleh guru kelas. Sebelum, boleh tak tengok slide sebelum? Kemudian PK03. Dalam PK03 ini ialah penting sebab yang ini adalah menjadi satu panduan pada kita. Ada rekod kawalan penggunaan, rekod kawalan pemulangan dan peminjaman alatan. Rekod penggunaan bilik-bilik khas. Itu masih kita wujudkan tetapi adalah dalam bentuk kreativiti masing-masing. Sama ada nak buat dalam bentuk online, Google Form ataupun dalam bentuk buku sendiri. Tetapi kita masih menggunakan metod itu. Dan akhir sekali tentulah dalam sistem pengurusan fail kita masih menggunakan SPSK PK07 iaitu untuk mesyuarat. Segala mesyuarat yang kita anjurkan kita mesti masih lagi berlandaskan SPSK PK07. Cikgu, pada saya rubrik ada pengemas kini ataupun penyediaan fail mengikut rubrik adalah yang paling baik. Maknanya memang sepatutnya diambil, kita perlu ikut rubrik supaya segala kerja kita lebih bersistematik dan tidak tersasar. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Next slide. Saya berharap bahawa apa yang saya sampaikan ini jelas dapat diterima oleh semua para GPM di luar sana. Dan saya amat menghormati rakan GPM yang lain yang sudah lama berkhidmat sebagai GPM dan masih lagi menggalas tanggungjawab sebagai GPM tanpa rasa jemu, tanpa rasa bosan dan meneruskan tanggungjawab. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menyusun 10 jari. Seandainya sepanjang saya menyampaikan penerangan saya ada sebarang kesilapan. Belumlah ya Puan Janah 4 tahun dalam proses pembelajaran sebenarnya. Itu segala kesilapan dan kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Bersama kita menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiri kalam. Zahirkanlah kreativiti yang lama terpendam. Kejayaan dan kecemerlangan pasti digenggam. Jom kita tingkatkan usaha memartabatkan nilam. Sekian, terima kasih. Baiklah. Demikianlah tadi perkongsian lengkap, tersusun dan kemas yang telah disampaikan oleh Cikgu Muhaini binti Mansur mengenai panduan pengurusan fail mengikut rubrik agar sistem fail tersusun, terurus dengan sistematik dan terkini. Ingat ya GPM, dokumen